Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini Ustazah akan menerangkan pelajaran 17 Rusah Anugerah daripada Allah. Kita akan pelajari unit yang pertama. Okey, anak-anak pelajar boleh buka buku teks muka surat 113. 113. Rusah Anugerah daripada Allah. Okay, dia ada dua unit. Yang pertama menyapu balutan. Unit yang kedua mengenai solat jamak dan kasar. Okay, untuk hari ini Ustazah akan terangkan dulu mengenai menyapu balutan. Okay, sebelum itu kamu perhatikan dulu di dalam muka surat 113 ataupun boleh rujuk nota yang Ustazah bagi. Apakah maksud rukhsah? Okay, daripada segi bahasa, mudah dan ringan. Daripada segi istilah, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Baik, keringanan hukum. Allah bagi untuk kita laksanakan ibadat dengan keadaan yang paling mudah, dalam keadaan yang ringan. Untuk kita melakukan ibadat, apa-apa jua hukum yang telah disyariatkan sekiranya kita mempunyai keuzuran yang tertentu. Baik, apakah hikmah rukhsah dalam beribadat ini? Iaitu yang pertama, melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesusahan. Walau bagaimanapun kita susah, kita sukar untuk melaksanakan ibadat, Allah bagi kita keringanan untuk melakukannya. Yang kedua, melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Okey, ikut kemampuan diri masing-masing. Mungkin ada orang boleh buat yang macam ni, mungkin ada orang boleh buat yang sebaliknya. Okey, yang ketiga, merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Okey, kita dapat merasakan bahawa Allah ni masih sayang dekat kita. Allah masih menyuruh kita melaksanakan ibadat dalam keadaan apa jua pun. Jadinya kita senang untuk melakukannya. Dan yang keempat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak, qasar dan solat ketika musafir. Itu dia hikmah. Kenapa Allah Ta'ala bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan, Allah bagi keringanan. Okey, jadi kita boleh buat dalam keadaan apa jua sekalipun. Okey, kita tengok dulu. Menyapu balutan. Ini unit yang pertama. Menyapu balutan. Apa dia menyapu balutan? Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan uduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan. Okey, contohnya tangan kita berbalut ataupun bersimin. Mungkin kita aksiden dan sebagainya. Jadi ada balutan. Okey, ada balutan yang menutup luka. Jadi kita boleh menyapu air. Okey, maksudnya lalukan tangan kamu yang ada air wuduk tu di atas balutan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Okey, jadi luka tu mungkin lambat akan sembuh sekiranya terkena air. Jadi bila dibalut kita lalukan sahaja. Okey, air wuduk di atas. Bukan lalukan air, maksud curahkan air di atas tu. Kamu letakkan air di tangan untuk lalukan sahaja di atas pembalut tadi. Hukum menyapu balutan wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Kalau kita ambil sembahyang, kita basuh kan, kita ratakan air di anggota, kulit, tangan dan sebagainya. Tapi ini kita hanya lalukan air, menyapu sahaja. Okey. Okey, kita boleh tengok dekat situ anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Dia ada 3 bahagian. Ada 3 keadaan. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 115. Perhatikan di situ dalam buku teks 115 ada kotak berwarna hijau, pink dan juga purple dan juga biru. Okey, ada 3 kotak tu. Kotak yang hijau kalau kamu tengok, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh kena air. Mungkin luka kamu tu sikit. Kalau yang keadaan yang kedua, sebahagian besar. Okay, mungkin agak besar sedikit tempat luka tu yang kita nak ambil air sembahyang. Okey, yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Ni yang teruk.
Mungkin dia terlalu teruk aksiden dan sebagainya, jadi seluruh anggota wuduk dia tak boleh kena air. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Okey, macam mana caranya? Yang pertama, kita berwuduk macam biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka tadi tu, sapu air ke atas luka. Sapu sahaja. Okey, tak perlulah kamu gosok ataupun kamu basuh dengan air yang banyak. Jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Kalaulah kata luka tu tak boleh dikenakan air langsung, mungkin dia agak dalam, okey, tu boleh kamu lalukan sahaja tangan kamu untuk anggota wuduk tersebut. Lepas tu, tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada. Bila kamu dah sembuh, dah sihat, luka pun dah kering, tak perlu ganti sembahyang tersebut. Okey, itu kalau luka kecil. Okey, yang kedua, sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Okey, ni besar. Lukanya besar. Pesakit perlu tayamum dan menunaikan solat. Okey, solat tidak perlu diqada. Bila dah sembuh, solat tak perlu diqada. Ni besar. Mungkin doktor kata kalau terkena air, dia lambat akan sembuh. Ataupun ada kudis yang besar. Kalau kena air, kudis ni akan lambat kering dan lambat baik. Dan yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Ni dalam keadaan seluruh, semua. Okey, cara dia macam mana? Mengangkat hadas dengan bertayamum. Sebelum ni kita dah belajar tajuk tayamum, jadi kamu dah tahu macam mana nak tayamum. Yang kedua, jika pegawai perubatan menasihatkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendak ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Dengar tu. Kalaulah kata doktor kata tayamum pun tak boleh. Sebab mungkin debu tu kalau dilalukan juga di anggota wuduk tersebut akan memudaratkan, kesakitan makin teruk. Jadi hormati solat kita. Solat dalam keadaan tanpa mengangkat hadas. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Okey. Anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Cara dia, berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan itu. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Itu dia punya ringkasan. Okey, jadi Ustazah harap pelajar dapat memahami tajuk balutan pada kali ini. Sembarang persoalan boleh diutarakan selepas ini. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.